Ya, Assalamualaikum anak-anak. Video kali ini cikgu akan terangkan bagaimana awak nak melakukan pengiraan dengan menggunakan hukum Boyle. Ya, kita tahu hukum Boyle dia ada kaitan dengan tekanan dengan isi padu. So hukum Boyle menyatakan semakin kecil isi padu, semakin tinggi tekanan. Hubungannya dia menyatakan bahawa uh, Assalamualaikum anak-anak. Hari ini, video kali ini, cikgu akan menerangkan tentang bagaimana kita nak mengira ataupun nak mengaplikasikan soalan penyelesaian masalah yang melibatkan hukum Boyle. So, cikgu refresh balik apa itu hukum Boyle. So, hukum Boyle menyatakan bahawa bagi suatu gas yang jisimnya tetap, tekanan gas P berkadar songsang dengan isi padunya. V jika suhu gas T adalah malat. So, daripada segi simbol, P adalah berkadar songsang dengan V. Ataupun P berkadar terus dengan 1 per V. Okay. P berkadar terus dengan 1 per V. So, manakala bila kita akan selesaikan atau kita jadikan dia sebagai satu persamaan, kita akan dapat P sama dengan K per V ataupun PB sama dengan pemalar gas. So, kita letak simbol K lah. K itu sebagai pemalar. Okay, menurut hukum Bohr, jika tekanan dan isi padu awal suatu gas yang jisimnya tetap ialah P1 dan V1 dan nilai akhirnya bertukar menjadi P2 dan V2 dengan syarat suhu T gas itu adalah malar. Kenapa T kena malar? Sebab T ni kita tahu ia akan mempengaruhi keputusan ataupun dia akan mempengaruhi tekanan. So kita kena malarkan T sebab kita sekarang nak tengok tentang apa kesannya isi padu terhadap tekanan. So bila kita tengok ini, bila kita tengok gambar rajah ni, kita dapati bahawa daripada cerita dekat atas tadi, ada apabila terdapatnya perubahan tekanan dan perubahan isi padu, rumusnya bolehlah disamakan ataupun dirumuskan menjadi P1V1 bersamaan dengan P2V2. So ini adalah dia punya situasi lah apabila isi padunya berubah daripada besar, isi padunya besar, iaitu isi padu kita tahu ia mengikut bentuk bekas. So isi padu yang besar berkurang menjadi satu isi padu. So tekanan juga turut akan berubah. Tekanan juga turut akan berubah. So, kita pergi kepada soalan bagaimana kita nak aplikasikan formula P1 V1 sama dengan P2 V2. Apabila terdapatnya perubahan tekanan, terdapat perubahan isi padu. So inilah formula yang kita gunakan. Okay. Cikgu akan cuba untuk soalan nombor 1 dan soalan nombor 2. Seterusnya nanti awak kena selesaikanlah. Cikgu akan bagi latihan. Okay, kita baca soalan yang diberikan dengan betul dan dengan lancar, dengan apa namanya faham dan keluarkan apa yang paling penting, keluarkan maklumat. Keluarkan maklumat dia supaya apa namanya awak boleh buat soalan ni dengan betul. Suatu gas. Suatu gas mempunyai tekanan. Kita highlight dekat sini ya. Tekanan 3 kali 10 kuasa 4 Pascal berisi padu 0,4 meter padu. So daripada sini terus keluarkan maklumat. Tak adalah nanti awak akan baca soalan berulang-ulang kali. So kita boleh anggap yang bila disebut kali pertama tu kita boleh anggap dia sebagai P1. P1 bersamaan dengan 3 kali 10 kuasa 4. Okay, itu adalah dia punya nilai P1. Yang kedua, berisi padu. Ini isi padu yang pertama kita nampak. Bagi tekanan gas ini, maka kawan P1 mestilah V1. V1 bersamaan dengan 0,4 meter padu.
So, tengok. Kalau boleh, kita guna unit SI. Pascal, unit SI. Okey, settle. Meter, unit SI. Okey, settle. So, tak payah tukar apa-apa. Okay, kemudian gas itu mengalami pengembangan. So, dia mengalami pengembangan, maksudnya dia berubah. Isi padu berubah. Bila isi padu berubah, tekanan turut berubah. Tetapi dalam soalan ini, gas itu mengalami pengembangan sehingga tekanannya menjadi 6 kali 10 kuasa 4. So, dia tak nyatakan isi padu, maka dengan itu kita tahu soalan ni sebenarnya nak suruh cari nak terus cari isi padu yang baharu ya. So dia bagi sini P2. P2 bersamaan dengan 6 kali 10 kuasa 4. Okey. Berapakah isi padu? So dia nak V2 bersamaan dengan berapa? Okay, ini step paling penting. Keluarkan maklumat. So bila awak dah keluarkan maklumat ni, barulah awak tahu apakah maklumat yang awak perlu cari. Apakah maklumat yang awak perlu cari. Okay. So kita tengok untuk soalan ini, kita tengok macam mana kita nak selesaikan. Cikgu, kita tengok bagaimana nak kita selesaikan. Kita tumpanglah space kat sini ya. Okey, kita tahu formulanya adalah P1. P1 bersamaan dengan P2 V2. Kita masukkan saja nilai-nilainya. P1 3 kali 10 kuasa 4. Paling cantik awak masukkan dia punya unit. Ini adalah cara pengiraan yang betul ya. 3 kali 10 kuasa 4 darab dengan 0.4 meter padu bersamaan dengan V adalah kita biarkan dia kosong V2. P2 dia adalah 6 kali 10 kuasa 4 Pascal. So, bila kita dah masukkan nilai ke dalam persamaan, so kita ada satu pun boleh ubah dekat sini V2. So, bila kita nak V2 sebagai tajuk rumus, so kita yang ini kita kena pindahkan. Ini secara matematiknya. So, sepatutnya memang kena hebatlah matematik ya. So, kita akan pindahkan 6 kali 10 kuasa 4 ke sebelah. So, tinggallah V2 seorang-seorang. Kita letak belah ni lah. Jadi sebenarnya untuk sama dengan ni tak kisah belah kiri ke belah kanan. Tapi cantiknya kita letakkan dia sebelah kiri. Ya. So, V2 bersamaan dengan 3 kali 10 kuasa 4 0.4 bahagi dengan 6 kali 10 kuasa 4. So, apabila dikira-kira menggunakan kalkulator, so awak akan dapat nilai dia adalah